Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Memperkenalkan, nama saya Zuraini binti Abdul Rahman. Saya dari agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Kluang. So, hari ini apa khabar semua? Saya mengharapkan semua orang dalam keadaan sihat walafiat dan ceria dan bersedia untuk kembali semula ke alam persekolahan yang sebenar. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin meneruskan kepada acara kita pada hari ini, iaitu saya akan menyampaikan sebuah ceramah, satu ceramah yang bertajuk evolusi dadah dari sudut bahan dan juga perundangan. So, kalau kita tengok saya punya ceramah pada hari ini, antara isi kandungan yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan pengenalan AADK dan juga tema Hari Anti Dadah, definisi dadah itu sendiri dan juga jenis-jenis dadah serta punca-punca dan tanda-tanda penagihan dadah dan seterusnya kesan-kesan penagihan dadah. Okey. Saya pasti semua orang dah tahu apa itu AADK. Jangan cakap AADK tu agensi air daun ketum itu salah AADK adalah agensi anti dadah kebangsaan yang duduknya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau sekolah menengah tak biasa, tak tahu apa itu AADK, macam pelik lah kan. Okey, sesuatu yang agak sangat-sangat pelik sebab AADK ni sangat rapat sebenarnya dengan institusi pendidikan, especially sekolah-sekolah rendah dan juga menengah. Sebab kami ada, selain daripada ceramah dan juga pameran, AADK ada datang ke sekolah-sekolah untuk menjalankan ujian yurin. Okey, saya bagi secara ringkas sahajalah. Okey, setiap tahun AADK ada menyambut Hari Anti Dadah Kebangsaan setiap tahun Jadi siapa yang tahu bilakah tarikh Hari Anti Dadah Kebangsaan disambut? Baru sahaja disambut, iaitu pada setiap 19 hari bulan Februari. Dan ada tema setiap tahun memang kita ada tema-tema lah. Okay, untuk tahun 2021 ini, temanya adalah apa dia? Ini dia, lebih baik cegah. So, lebih baik cegah. Semua orang tahu kita nak lebih baik mencegah daripada mengubati. Kalau jangan tunggu sampai sakit lah baru orang kata dah tunggu sakit baru nak rawat, itu salah lah. So, kita rawat sebelum sakit. Maksudnya kita cegah sebelum terlibat dengan aktiviti-aktiviti salah guna dadah, penyalahgunaan dadah ni. Okey. Apa itu dadah? Saya pasti juga semua orang dah tahu, dah tengok dekat pameran-pameran, walaupun pernah juga ada yang terlibat sebenarnya. Saya faham, saya tahu dan saya akui memang ada di kalangan murid-murid sekolah yang sudah pun terjebak dengan aktiviti salah guna dadah ni. Okey, kadang-kadang dia tak tahu pun itu sebenarnya apa, dia tak tahu pun itu sebenarnya dadah. Okey. Dadah ni sebenarnya apa sahaja bahan kimia, sama ada asli atau tiruan, apabila masukkan ke dalam badan manusia, okey, bukan masuk dalam badan haiwan ni kita cerita pasal manusia. Okey, dia ada banyak cara, suntik, hidu, hisap, makan ataupun sapu. Akan datang akan lagi advance lah kan. Okey, dia boleh mengubah fungsi tubuh badan seseorang manusia dari segi mental dan juga fizikal. Okey, jenis-jenis dadah yang kita ada dekat dalam dunia ni dan ni saya cerita ni popular dalam negara kita adalah jenis cannabis, opiat, depressant dan juga ATS. Okey. Okey, cannabis yang saya pergi kepada yang pertama iaitu dadah jenis opiat. Opiat ni dia ada opiat tu dia punya keluarga lah, keluarga opiat. Dia ada candu, heroin, morfin dan juga kodin.
Candu ni datang mana datangnya kan? Okay, candu ni berasal daripada sejenis pokok yang bernama popi. P-O-P-I. Bukan kopi popi. Popi ni, pokok popi tu dia diambil daripada getah pokok popi, diproses dan dijadikan candu. Candu ni zaman dululah. Sekarang dah sebenarnya jaranglah orang ambil. Saya tak pernah jumpa lagi lah orang kata saya ambil candu. Tapi kalau kita biasa dengar orang kata kecanduan. Kecanduan tu maksudnya ketagihan lah. Ketagihan kepada dadah. Okay. Candu dia bentuk dia melekit. Fizikalnya nampak macam gelap, hitam, melekit. Okay. Dan biasanya bila diproses, dia akan menghasilkan sejenis dadah yang dinamakan morfin. Biasalah saya aksiden dulu, adalah doktor bagi saya injek saya morfin. Itu memang ada, saya tak nafikan, tapi apa yang saya ceritakan sekarang adalah berkaitan dengan salah guna. Ini salah guna, bukannya untuk perubatan. Itu sebab kita kata dadah ni kalau digunakan untuk tujuan perubatan, itu bukannya ketagihan dadah, itu memang untuk tujuan perubatan. Tapi kalau dia ambil dadah semata-mata untuk rasa hayal, untuk mendapatkan rasa steam, itu memang salah. Morfin ni memang doktor gunakan untuk diberi kepada pesakit untuk menghilangkan rasa sakit. Morfin dan seterusnya adalah jenis heroin. Heroin, macam mana rupa heroin? Heroin ni dululah zaman 70-an, 80-an, 90-an. Dia sangat popular dan biasanya diambil dengan cara suntikan ataupun chasing the dragon. Dia bakar, dia ambil saya ni bukan mengajar dia ambil sudu, dia layur kan, bakar, dia letak morfin tadi di atas sudu, dia mencair dan mengeluarkan asap. So dia sedut. Dia panggil chasing the dragon. Dragon tu macam asap yang keluar, yang terhasil daripada itulah. Dan sekarang ni dadah ni dah kurang popular lah. Heroin ni dia akan menjadikan seseorang yang ambil heroin ni nampak tenang, nampak cool je. Kalau saya lah bertugas dekat ADK, saya boleh kenal lah klien yang terlibat dengan heroin ataupun dadah jenis lain. Sebab orang yang datang ke ADK, kalau orang yang terlibat dengan heroin ni, maafkan saya, dia jenis orang yang sangat macam takak pun macam meleweh-leweh macam tu kan. Pandai menyusun kata, macam Allah nak cakap macam mana tapi dari segi fizikalnya memang kurus, hidung berair. Kalau dia macam dengan ketagihan kan, mata dia merah. Itu dadah yang seterusnya, heroin. Yang seterusnya adalah dadah jenis kodin. Kodin nama jalanan biasanya orang panggil ubat batuk lah. Ubat batuk bukannya macam saya sekarang batuk, kalau saya ambil ubat batuk, bukanlah kodin yang dimaksudkan tu. Kodin yang biasanya diorang ambil ni dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti pil kan, untuk mendapatkan rasa hayal. Memang apa-apa dadah yang diambil ni memang tak ada untuk kegunaan lain melainkan untuk dapat rasa hayal ataupun memberi tenaga yang ekstra. Sebab dia kata ataupun nak menghilangkan rasa sakit. Ini yang saya nak cerita. Dadah jenis cannabis yang sangat-sangat popular dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah especially. Kenapa saya kata macam ni? Saya bertugas dekat ADK ni tahun ini masuk tahun ke 14 tahun saya bertugas di ADK. Ramai pelajar-pelajar sekolah yang kami pergi dan menjalankan ujian urin di sekolah-sekolah yang terlibat dengan dadah jenis ganja ni. Sebab dia rasa ganja, tak ada apa cikgu, ganja, kami hisap macam rokok je. Betul, yes, betul. Dia hisap macam hisap rokok dan kadang orang tak tahu, dianiaya kawan,
Yang diingat dalam tu tak ada ganja pun. Bila diambil, dihisap rokok, bila urine positif, barulah dia tahu, oh patutlah hari tu saya ambil rokok, lepas tu saya rasa macam lain macam. Rasa rokok yang saya ambil tu tak sama dengan rasa rokok yang biasa saya ambil. Biasa tak situasi macam ni berlaku dekat sekolah? Ni pun dah lama kan, tak lama dah nak sekolah. Biasanya, pelajar-pelajar sekolah menengah yang saya tengok lah, sebelum masuknya pagar sekolah pada waktu pagi tu, sebelum masuk waktu sekolah, dia akan berkumpul dulu. Kumpul dulu kat luar, dihisap rokok. Lek lu, sap kok lu, kata dia. Okay, hisap. Mana dia tahu kawan dia dah masukkan sesuatu, bahan asing ke dalam rokok tadi. Bila dia hisap, barulah dia tahu rupanya ada ganja. Okay, ganja ni, dia boleh menyebabkan awak rasa macam sangat bertenaga, rasa macam nak tidur pun je, kuat tidur, kuat makan, rasa lapar je kan. Okey, dan nampak mata dia akan jadi merah. Dan dadah ganja ni, dia ada nama-nama jalanan. Ada orang panggil apa? Awak tahulah, ada yang panggil weed, ada yang panggil sayur, ada yang panggil dam, bal, apa lagi nama yang ni cannabis ni lah, cannabis sativa. Tapi kalau macam biasa ataupun dipanggil juga marijuana. Dia punya spelling marijuana, tapi biasanya kita tak panggil marijuana, kita sebut marijuana. Okey, ini dadah jenis cannabis. Dia akan berada dalam badan awak. Kalau awak terlibat dengan dadah ni, dia melekat dalam lemak-lemak perut. Okay, so kalau dah sebulan lepas ambil ganja, tak mustahil bila kita urine masih lagi positif ganja. Okay, dadah seterusnya ini adalah daripada jenis amfetamin type stimulant, ATS. Itu pada syabu, ecstasy, pil kuda dan juga Aramin 5. Syabu ini yang kita risaukan sebab ramai remaja-remaja terlibat dengan dadah jenis syabu. Okay. Syabu ni dia kata ambil syabu sebab apa? Saya nak mendapatkan tenaga. Saya pernah jumpa seorang pelajar sekolah tahun 2019. Sepatutnya ambil SPM 2019. Terpaksa bekerja. Bekerja bukannya sebab nak sebab family dia tak mampu nak berikan dia makan, tapi sebabkan dia rasa macam nak dapat duit. Ini ramai sekarang yang suka buat part time kerja untuk nak beli iPhone, iPhone 12 lah. Okay, nak beli iPhone, so dia pergi kerja, balik sekolah, pergi kerja sampailah pukul 12 malam ataupun dia balik pukul 2-3 pagi. Pukul 4 petang masuk, balik pukul 3 pagi. So mana tenaga? Besok nak pergi sekolah lagi. Jadi saya ambil syabu, cikgu. Saya ambil syabu sebab dia bagi tenaga, saya tak mengantuk. Tapi apa efek dia? Akibatnya, okay, badan dia akan jadi kurus. Kita tak cukup tidur, tak cukup rehat, badan kita boleh tak? Tak boleh kan? Ini syabu memang bagi awak tenaga, tapi dari segi biologinya manusia, boleh ke macam tu? Okay, tak boleh kan? Sama juga dengan pil kuda. Pil kuda ni, biasa kalau tengok ni WY dia tulis kan. Pil kuda ni bukan untuk kuda, tapi manusia. Manusia ambil, sama juga untuk memberikan kecergasan, nak bagi tenaga. Saya dulu pernah melawat ke satu pusat pemulihan akhlak MUA. Saya berjumpa dengan, kami pergi melawat pusat pemulihan akhlak MUA, itu khusus untuk remaja yang kita pergi tu. Ada seramai, tak silap saya, 20 orang banduan lah berada di situ. Banduan panggil apa? Banduan muda Saya tak ingat panggilan dia. Saya ambil salah seorang, kami pergi masa tu saya sambung belajar. So kami pergi buat lawatan untuk kami jalankan sesi kaunseling. Okay. Seorang daripadanya adalah yang saya dapat tu seorang remaja berusia 20 tahun. Dia cerita dengan saya bagaimana dia mula terlibat dengan dadah pil kuda
mula start dengan mencuba. Macam ni lah biasa kawan try. Kawan bagi try lah ni, try ni. Okay. Sehinggalah dia dalam sampai ke level dia menjual. Jadi pusher. Memang mewah hidupnya. Dalam dalam usia yang sangat muda, baru berapa belas tahun, 16 tahun macam tu, dah mampu beli kereta. Seronok kan? Tak payah sekolah. Dia berhenti sekolah dah sampai form 3. Lepas PT3 berhenti sekolah. Pergi enjoy dengan kawan-kawan, pergi clubbing, bawa girlfriend dengan kawan-kawan semua, pergi. Seronok kan? Apa nak fikir kan? Duit ada banyak, offer, kawan-kawan pun ramai datang, sebab kawan-kawan ada bos belanja. Okay, sampailah dia ditangkap, masuklah ke pusat pemulihan akhlak, duduklah dekat sana. Okay, tak seronok sebenarnya. Apa yang awak dapat seronok sementara je. Okay, yang seterusnya adalah pil ekstasi. Sama juga. Saya tak faham lah sekarang ni ramai sangat pelajar-pelajar sekolah yang tak minat bersekolah. Sepatutnya di usia dalam usia persekolahannya sepatutnya, tapi tak minat bersekolah. Kenapa? Tak minat sekolah? Tak tahulah, boring cikgu, pergi sekolah boring. So tak sekolah, pergi bekerja. Bila bekerja duduk dekat luar, bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Masa dari situlah dia mula terlibat. Okey, yang seterusnya ini adalah Aramin 5. Okey, semula saya nak cerita semula ekstasi ni. Ekstasi ni dipanggil juga pop. Harganya sangat murah sekarang. Saya pernah jumpa dengan seorang klien saya yang ditangkap dalam satu parti, private party. Dia kawan-kawan ajak pergi parti. Dia pun tak tahu pun. Ini perempuan kawan lelaki ajak. Bukan boyfriend pun, kawan-kawan ajak pergi. Dia ikut je sampai dekat situ. Diberi pil ekstasi untuk mereka menarilah dalam satu, dia orang sewa hotel. Okey. Sampai satu masa tu kena tangkap dengan polis seramai 30 orang, semua remaja, umur 20 tahun ke bawah. Sayang betul. Okey. Yang seterusnya ni dadah jenis Aramin 5, sama jugalah. Semua dadah yang ATS ni, amphetamine type similar, dia dadah perangsang. Dia akan ambil, awak akan tak rasa macam, tak ada rasa sakit, tak ada rasa macam bertenaga, tak ada rasa penat. Tapi bila habisnya dadah ni dalam badan selama lebih kurang 72 jam, itulah mulalah kita rasa macam nak dadah tu secara orang kata automatically badan akan suruh tidur, berehat. Okay, rehat. Cukup tak? Kalau 3 hari tak tidur, boleh tak? Tidur sejam je, tak boleh kan? So, dia akan layan tidur. Layanlah tidur pula. Okey. Dadah yang seterusnya adalah jenis depresan dan kokain. Depresan iaitu kokain dan juga ketamin. Ini saya tak nak pergi detail lah sebab ni tak berapa popular. Cuma macam mana rupa dia, kokain ni dia macam serbuk juga, serbuk putih. Lebih kurang macam heroin tadi. Saya tak nak cerita detail sangat sebab ini kurang popular dan dalam tangkapan AEDK kuranglah sebenarnya sebab dadah ni jenis yang menjadi mahal. Tapi ketamin, K ni sama juga dia jenis yang selalu orang sebut K, KitKat, pun digunakan untuk tujuan tari menari ataupun ravers. Okey, dibentuk dalam serbuk putih cecair ataupun pil. Biasanya diambil dalam bentuk snot dia sedut kat hidung, dia letak dalam atas cermin biasanya. Tak atas cermin, dia akan sedut lah, dia buat macam kalau tengok dalam gambar dalam slide saya ni. Okey, dia sedut ikut hidung dan memberikan tenaga ekstra. Okey, ini yang kita nak cerita satu lagi yang saya nak highlightkan juga adalah dadah jenis baru ataupun kita panggil new psychotropic substance, NPS. Bahan barulah yang paling popular adalah jenis Flakka. Saya pasti anak-anak semua, awak semua dah biasa tengok lah dekat YouTube macam mana keadaan orang yang terlibat dengan Flakka ni ataupun dipanggil dadah jenis zombie yang boleh menjadikan awak macam zombie.
Saya pernah tengok satu YouTube, orang tu dah kena tembak dengan polis dekat luar negara lah. Dia dah memang tak ada perasaan, tak ada rasa sakit, tak ada apa. Bila dia ambil tu dia rasa macam walaupun dah kena tembak dia masih boleh bangun sebab dia tak ada tak ada rasa sakit. Okey, bahaya Semua dadah-dadah yang saya cerita ni dia boleh memberikan kata efeknya kepada orang yang mengambil itu dari segi mental dan juga fizikal yang biasanya kita panggil halusinasi. Okey, saya bertugas dalam ADK ni dalam belasan tahun juga. So saya dah jumpa, boleh saya katakan ribuan orang. Tak pernah saya jumpa orang yang terlibat dengan dadah ni berkata, saya lagi sihat puan sekarang. Lepas saya ambil dadah ni, badan saya sihat, masalah semua tinggal habis, semua hilang. Tak ada. Apa yang datang pada saya, semuanya cerita-cerita yang derita, sengsara. Pagi tadi baru saya dapat WhatsApp dari seorang klien saya. Sebelum ni saya bertugas dekat ADK daerah Seremban. Okey. Dia cerita dengan saya, dia mengalami halusinasi yang sangat teruk. Sampaikan dia halusinasi ni dia maksud macam ni tau. Dia kadang-kadang nampak gambaran seperti ada orang. Orang lain tak nampak tapi dia nampak. Okay. Kadang-kadang dia berfikiran macam orang tak suka dengan aku lah, itu sebab dia suka menyembunyikan dia ataupun memencilkan dia, tak nak berkawan dengan orang lain. Dan paling teruk peringkat yang saya jumpa, seorang klien saya yang menceritakan dia dapat Lailatul Qadar. Ini memang dah bahayalah, efeknya dah kepada akidah. Okay. Satu hari saya punya klien tu datang kepada saya. Puan, masa tu bulan puasa lah. Puan, syukur Alhamdulillah Puan. Saya masa tu lepas bulan puasa, lepas raya dia datang, saya minta maaf ya. Lepas raya dia kata, Puan, syukur Alhamdulillah Puan. Saya tahun ni, bulan puasa baru ni saya dapat Lailatul Qadar. Wah, saya kata hebat awak. Amalan apa ni? Kata, macam mana boleh dapat? Saya tanya. Macam ni Puan. Saya pukul 2-3 pagi masa tu, saya tak tidur lagi. Saya duduk dekat luar rumah. Saya duduk dekat luar rumah, saya nampak semua pokok bersujud. Sujud? Wah, saya kata, pokok sujud ni. Jadi apa yang awak buat? Bila saya tengok pokok sujud, saya pun turut sujud. Saya turut sujud. Bila saya sujud, saya bangun daripada sujud, saya nampak bulan. Besar bulan depan mata saya. Saya pun cakap, Alhamdulillah, aku dapat Lailatul Qadar malam ni. Wow, saya kata hebatnya. Jadi selepas awak dapat Lailatul Qadar, apa yang efeknya pada awak? Saya kata, apa kesannya? Sejak dari situ Puan, dia kata, saya boleh nampak pahala. Wah, sampai macam tu sekali. Boleh tak kita nampak pahala? Kita tak boleh nampak pahala. Itu benda yang gaib. Saya, macam mana awak boleh nampak pahala tu? Kalau saya buat baik Puan, saya boleh nampak pahala tu dia akan mengalir dekat kaki saya. Dengar macam kelakar kan, tapi saya kontrol je. Saya tak boleh nak ketawa depan dia kan. Okey. Daripada pertemuan saya dengan dia, saya boleh buat rumusan lah. Saya dalam hati. Saya cakap lah dengan dia. Baru saya tahu rupanya pahala ni dalam bentuk cecair sebab awak cakap mengalir. Betul lah tu Puan. Okey. Itu kita layan lah. Cara kita nak kata melayan dia. Sajalah saya nak tengok dia punya keadaan macam mana. Tapi apa yang saya nak cerita ni, macam mana dadah ni boleh efeknya kepada mental. Boleh memberikan kesan halusinasi dan juga delusi. Pernah satu klien saya sampai ke tahap menggantung diri, bunuh diri sebab dia dengar suara. Suara tu suruh saya gantung diri. Dia masuk bilik. Dia ada satu tali memang dah ada dalam bilik saya, memang dah ada satu orang kata punching bag. Punching bag lah, dia dah gantung. Dia kata saya buka benda tu, saya gantung jeruk leher saya. Okey. Mak dia cari-cari dia tak jumpa. Rupanya mak dia tengok kat bilik dia dah
terjerut leher dia, dah pengsan, sempat mak dia hantar dia ke hospital. Alhamdulillah lah panjang lagi umur dia, sempat lah kan. Tapi satu lagi cerita yang saya nak kongsikan, apa efeknya halusinasi dan delusi ni. Pernah juga family lah datang, puan teruk sangat dah anak saya ni, keadaan macam mana saya katakan. Kadang-kadang dia berenang dalam dekat atas lantai rumah, berenang. Seolah-olah dia duduk dalam sungai ataupun lautan, dia berenang. Kita tak nampak kan, tapi dia, sebab dia halusinasi, dia nampak benda tu. Berenang, lepas tu tiba-tiba dia melompat-lompat, naik panjat tangga, ambil tangga panjat naik ke bumbung. Sebab kata dia ada sesuatu dekat atas bumbung rumah dia. Sangat bahaya. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada macam mana saya punya ni macam terlindung dengan kamera ni. Saya off kejap kamera saya. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah di sini. Ini kategori umur yang terlibat dengan dadah ini berdasarkan statistik daripada AEDK sepanjang tempoh Januari hingga Jun tahun 2020, tahun lepas lah. Kita tengok kanak-kanak umur yang usianya 12 tahun ke bawah, 2 orang. Bukanlah maksudnya budak yang 10 baru lahir dan terus-terus ambil dadah, bukan. Maksudnya dalam range umur macam itulah. Dan yang saya nak fokuskan adalah kepada remaja 13 hingga 18 tahun seramai 1,251 orang. Okey. Sebenarnya tak mustahil kalau saya katakan daripada 1,251 orang ni, dia sebenarnya lebih berganda lagi daripada jumlah yang saya tunjukkan ni. Disebabkan apa? Sebenarnya kanak-kanak berada di sekolah, kita tak dapat nak kesan dia terlibat dengan dadah. Okey, ini pun yang dikesan pun sebab kita AEDK jalankan URIN bukan kepada keseluruhan murid-murid pelajar-pelajar sekolah menengah. Kalau kita pergi ke, mungkin kita buat dekat 40 orang sahaja di satu sekolah, satu-satu sekolah. Nak dibandingkan dengan mungkin satu sekolah tu ada 1,000 ataupun 2,000, kita buat dalam 40 orang je. So mungkin dalam 40 orang tu bukan semua yang terlibat dengan dadah. Ada yang tidak termasuk dalam 40 orang tadi yang terlibat dengan dadah. Okey. Sebab saya pernah jumpa, saya ambil dadah daripada umur saya sekolah rendah. Sekolah rendah lagi. Sampai dia tak minat sekolah, masuk form 1, berhenti sekolah. Dia start jadi pusher. Ramai sebenarnya. Tapi seronok ke nak jadi pusher ni? Nak dapat duit, seronok dapat duit, Tapi bila kita buat kerja salah ni, rasa tenang tak hati kita? Tak tenang kan? Saya pernah jumpa dengan seorang klien saya lepas periksa ambil PT3, masa tu PMR lah. Dah tak minat sekolah, tak pergi sekolah, ponten sekolah, mulalah jadi pusher, jual dadah sehinggalah dia ditangkap dan dihantar masuk ke penjara. Saya tanya dia, seronok tak masuk penjara? Allahu Akbar puan, saya jika diberi pilihan boleh putar masa, saya tak nak. Saya tak nak, biarlah saya berada dalam sekolah, saya seronok bersekolah. Saya masuk penjara, ya Allahu Akbar, azab sangat azab. Dari segi makan, semua dah ada cerita dengan saya kan. Okey. Okey, seterusnya ini saya nak cerita dari segi evolusi dadah. Kalau tengok dekat slide saya ni, ini evolusi dadah ni maksud saya saya nak tunjukkan dari segi bahan-bahan lah. Alatan yang digunakan untuk orang ambil dadah ni. Kalau dulu zaman orang dulu ambil candu, tengok macam mana kat belakang ni, dia tidur tidur. Yang ni peralatan yang digunakan besar, panjang. Okey, semakin berevolusi digunakan jarum dan sudu. Dan sekarang ni okey, pakai dapur. Yang biasa panggil dapur lah, dadah cabut yang pakai dapur kecil, boleh buat sendiri je pun kan. Dan yang terkininya ini yang kita risaukan, dan mungkin selepas ni dah tak perlulah pil-pil ni, just macam balm je agaknya. Ambil sapu je, ambil bau ataupun sapu dekat tangan ke dekat mana-mana, dapatlah rasa haya tu. Ini evolusi, bahaya Kalau dulu mungkin kalau kita sorokkan ni, macam mana nak sorok dalam beg sekolah agaknya, ambil kalau masa ni lah tak boleh kan.
Ni masa ni mungkin boleh lah kalau sorok dalam drawer kat rumah, mak masih boleh kesan. Ini pun sama, ada alat, mak jumpa alatan hisap dadah, maksudnya mak tahulah, ibu bapa tahulah yang anak-anak ni terlibat dengan dadah. Okay, kalau ni pil, mungkin juga boleh lagi kan. Nampak ini pil apa? Kalau ibu bapa yang tidak ada pengetahuan berkaitan dengan dadah ni, dia akan tengok, oh anak aku ni sakit perut agaknya. Mulalah anak pun buat cerita, mak hari tu nak pening lah apalah ni, pergi jumpa doktor, doktor bagi ni. Okay, tu kena ada ilmu sikit Okey, saya pergi kepada punca-punca penagihan dadah. Macam mana seseorang tu boleh terlibat dengan dadah? Okey. Kata, kenapa ambil dadah? Saya bosan. Boring lah, tak tahu nak buat apa. So, ambil dadah. Ataupun dia rasa diri dia hebat. Aku hebat je sebab aku ambil dadah. Ambil dadah sebab aku hebat. Aku besar. King kan? Alung kawasan. Ataupun dia rasa nak melupakan kesukaran. Masalah. Saya banyak masalah puan. Saya banyak masalah. Bila saya ambil dadah, masalah saya hilang. Saya suka bertanya, lepas saya ambil dadah, masalah hilang. Hilang puan. Jadi dah habis rasa steam, dah rasa hayal tu semua dah habis. Datang balik tak masalah? Terus hilang ke macam mana? Datang balik. So apa gunanya? Awak cuma menghabiskan duit dan aku sebenarnya menambah lagi masalah. Okay. So dadah tu bukannya bersifat nak menyelesaikan masalah, bukan. Ada masalah, bercerita. Cari seseorang. Kaunselor sekolah ada, pergi share. Carilah orang yang boleh dipercayai. Mak ayah boleh dipercayai, boleh cerita. Okay. Rasa nak tahu. Saya nak tahu sangat. Pernah ada satu cerita, saya nak tahu apa rasa dadah ni. Jadi saya pergi ambil, saya pergi cuba. Tak perlu nak cuba, tak perlu nak tahu. Memang kita dah tahu dadah tu memang bahaya. Tak perlu. Ataupun kata saya nak jadi orang dewasa, nak jadi dewasa. Sebab kawan dengan orang tu nampak hebat kan. Pergi, cuba. Jadi dewasa, nak bersama-sama. Ataupun nak terpengaruh dengan kawan. Ini sangat ramai yang terlibat sebab pengaruh dengan kawan. Okay. Ataupun dia rasa dipunyai dan kumpulan. Satu geng dia semua. Dalam kelompok dia tu semua ambil dadah. Ataupun semua isap rokok. Takkan saya tak isap dadah? Takkan saya tak ambil ais? Takkan saya tak kena batu cikgu? So dia ambil. Tak perlulah Okey, ini adalah kesan-kesan penagihan dadah. Ini yang saya nak cerita benda yang simple je. Sebenarnya semua orang tahu kesan dia apa. Okey, dari segi kesihatan. Agak-agak family boleh tak? Tak apalah, bangga anak aku isap dadah. Okey je. Tak ada. Saya bertugas dekat ADK, ramai sangat family yang datang. Bila nak terlibat dengan dadah, dia datang. Puan, anak saya terlibat dengan dadah. Boleh tak saya nak dapatkan rawatan dan pemulihan? Boleh. ADK, inilah satu lagi evolusi yang ADK buat sekarang. Tak perlu nak tunggu. Bila terlibat dengan dadah, tak perlu tunggu nak kena tangkap. Datanglah ke ADK, mana-mana cawangan ADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela. Okey. Kita buka kepada semua, tak perlu naik mahkamah, tak perlu nak kena tangkap, tak perlu nak bayar apa-apa bayaran, semuanya percuma sahaja. Okay, kita ada klinik Cure and Care dekat ADK ni, yang dekat sini, yang paling hampir dekat Johor, saya tak familiar lagi. Tapi kalau untuk orang yang mengalami masalah mental disebabkan dadah, kita ada di Tampoi. Okey. Kalau family yang macam tu kan nak cerita pasal hilang maruah ni, bila nak terlibat dengan dadah ni, kita ceritalah, okey puan boleh bawa ni. Ataupun dia dah tak tahan, tak boleh puan, saya dah tak tahan anak saya ni terlibat dengan dadah. Boleh tak tangkap anak saya? Saya kata boleh, tak ada masalah. Tangkap. Wah, dia pun sebab nak orang kata nak menjaga maruah diri keluarga ni, boleh tak tangkap anak saya tapi jangan ambil. Jangan tangkap kat rumah. Dia suruh kita, kebetulan anak dia masa tu kat hospital. Anak dia tak sihat. Dia suruh ADK tangkap anak dia kat hospital. Punya dia nak menjaga maruah diri tu sebab dia orang have kan. Okey, sebab tak nak dipandang serong oleh masyarakat. Ini nak kena jaga lah. Tapi bila terlibat dengan dadah, pernah tak fikir benda-benda macam ni? Pernah tak fikir? Tak pernah. Kan? Bila dah sampai satu masa dia insaf, baru dia kata, kalaulah dia boleh diputar masa, boleh diputar alam ni. Saya pernah jumpa seorang klien saya yang terlibat dengan dadah, yang dah teruk, dah dapat HIV, dah ada penyakit TB, badan kurus, dulunya seorang maknyah, kan? Sangat teruklah keadaannya sampai saya terjumpa sekali, tak mampu dah.
nak dapatkan. Sebab bila sakit ni macam sebab tu ADK buat kita punya tema hari anti dadah ni. Maaf ya. Tema hari anti dadah kita adalah lebih baik cegah. Sebab bila dah terlibat ni dah susah nak cegah. Memang banyak. Bila dia terlibat tu dia dapat HIV AIDS, untuk nak dapatkan ubat dia perlu bayar dengan RM800 sebulan. Saya tak mampu puan. Jadi dia duduklah kat rumah. Tunggu masa untuk mati. Takkan kita nak biarkan keadaan macam tu. Okey? Saya memang cerita banyak kalau saya nak cerita lebih panjang ni. Tapi mungkin saya ni kalau ni cakap macam bercakap seorang je lah. Saya lagi suka bersemuka. InsyaAllah ada rezeki bila kita doakan sama-sama supaya pandemik COVID-19 ni berakhir dengan secepat mungkin. Kita boleh berceramah, berjumpa, berkongsi cerita dengan cara bersemuka. Okey? Macam mana nak elaknya terjebak? Okay. Simple je sebenarnya. Elakkanlah pelawaan negatif. Kita dah tahu dadah tu benda yang tak baik. So elakkan. Kalaulah kawan kita ajak, jom kita pergi buat benda ni, takkanlah kita tak tahu kan. Masing-masing dah berumur, dah orang kata dah boleh menggunakan akal. So boleh tahu yang mana baik, yang mana buruk. Kena bijak memilih kawan. Okay. Bijak memilih kawan ini yang sangat-sangat penting. Sebab ramai yang terlibat dengan dadah sebab pengaruh kawan. Okay. Isilah masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Banyak sebenarnya perkara-perkara berfaedah. Saya baiklah saya main game puan. Saya main PUBG ataupun Mobile Legend. Yes, memang tak salah main daripada saya ni. Memang tak salah. Tapi sekarang ni ada pula ketagihan lain. Ketagihan kepada gadget. Kan? Itu pun bahaya juga. Okay, itu ni isu lain lah. Nanti saya kalau nak cerita kemudian. Okay. Jadi, sebenarnya pilihan masa depan adalah di tangan siapa? Tangan kita. Kita pilih jalan kanan atau jalan kiri atau kita nak terus. Sekarang ni kita dah terlibat dengan dadah. Perlukah kita patah balik ataupun kita stop je lah, tak apalah aku berserah je lah, biar je lah, nak tunggu mati-mati lah. Tak boleh macam tu, kita kena usaha. Kalaulah terlibat, memang anak-anak ada yang dah terlibat dengan dadah, jumpalah dengan kaunselor. Jumpa dengan kaunselor. Kaunselor ada caranya. Dia akan refer ataupun bagi tahu, kalau berani bagi tahu mak ayah. Mak, saya ni dah ada main ambil batu. Okey, tapi saya dah insaf, saya tak nak lagi ambil batu ni. Okey. Minta mak bawa ke AADK yang berhampiran. Tak ada masalah, jangan risau. Kita tidak menghukum. Okey, kita nak bantu. AADK memang lebih kepada nak membantu. Okey. Kalau ada sebarang persoalan, boleh tanya dengan kaunselor sekolah sebab mereka semua rapat. Okey, ada berhubung maksudnya ada boleh berhubung dengan AADK yang berhampiran. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang dan ruang, kita akan jumpa lagi. Terlebih dahulu sebelum saya menutup perkongsian saya pada hari ini, saya ingin memohon maaf atas segala apa mungkin ada yang tak baik, salah kata apa yang saya dah sampaikan tadi. Maafkan juga saya, ada batuk-batuk tadi, kesihatan kurang baik. Saya usaha yang semampunya lah. Okey, selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa banyakkan berdoa. Sebab apa-apa pun usaha sudah, kena tawakal. Itu sebab saya kata duit, kena ada duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kena ada. Okey, sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.